mengucapkan tahniah kerana SK Air Hitam telah menyahut seruan dalam membudayakan kajian tindakan. Okey, kerana satu guru, satu kajian tindakan ini telah lama diseru dan SK Air Hitam salah satunya sekolah yang berjaya menyahut seruan, dan kita boleh katakan adalah satu amalan baik sekolah ini di daerah Batu Pahat. Bagi satu tepukan yang sangat gemuruh. Sedikit yang saya nak kongsikan mengenai amalan, di mana sekolah boleh tambah lagi satu amalan membudayakan, di mana boleh buat satu bentuk one page report untuk mengumpul refleksi yang berjaya. Bentuk format one page report refleksi bentuk format one page report itu terpulang pada sekolah. Kiranya setiap kali ada satu refleksi yang berjaya, cikgu rekodkan dalam borang tersebut. Contohnya hari itu tajuk apa, kaedah apa yang berjaya, guna kaedah apa, tuliskan saja. Katalah nama Cikgu Siti, tajuk apa, objektifnya apa, berjaya kerana kaedah apa. Jadi kalau satu hari katalah ada 4 kelas, mesti akan ada kan satu refleksi yang berjaya, betul tak sekurang-kurangnya? Bayangkan kalau satu minggu, satu bulan, banyak tak refleksi yang berjaya yang dikumpul dalam satu one page report yang sekolah boleh cipta sendiri, ataupun saya boleh kongsikan satu contoh tapak yang nanti kemudian melalui Cikgu Nawawi. So dengan amalan mengumpulkan refleksi yang berjaya ni, sampai satu masa kita akan proses dengan kita akan pilih mana refleksi yang sangat menarik yang boleh diketengahkan untuk kita wujudkan kajian tindakan. So amalan membudayakan refleksi yang berjaya ini jika dikumpulkan akan mencetuskan idea untuk tindakan selanjutnya supaya mencipta satu kajian tindakan. So sekolah boleh amalkan lain. So mungkin SK Air Hitam jadi sekolah pertama lah yang dapat mencipta satu one page report mengumpulkan refleksi-refleksi yang berjaya. So itu sahajalah saya punya ucapan ringkas. So saya ucapkan tahniah kepada SK Air Hitam, dan sekolah ini sebenarnya sangat bertuah kerana Cikgu Roslan merupakan seorang pakar juga dalam kajian tindakan. Dia merupakan jurulatih utama dan juga cemerlang yang sangat banyak inovasi dan kajian yang telah dilaksanakan. Dan mereka, Cikgu Roslan dengan Puan Lam Syarina ni suami isteri dan mereka lepasan sarjana. Banyak juga kajian yang mereka telah laksanakan, dan satu juga kelebihannya, sekolah SK Air Hitam ni juga merupakan sekolah bimbingan Cikgu Roslan dan juga Cikgu Nilam Syahrina. Dan lepas ini tidak berjumpa hari ini sahaja. So mereka akan kerap juga ke sini untuk bimbingan seterusnya. So orang kata sambil menyelam sambil minum air. So tahniah saya ucapkan. So itu sahaja ucapan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Justru majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Cikgu ataupun yang berusaha Cik Roslan bin Muhammad, pegawai SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, untuk memulakan sesi perbengkelan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Salam muafakat Johor. Yang berusaha Guru Besar SK Air Hitam, Cikgu Haji Zahid bin Ibrahim, yang berusaha rakan-rakan SISC Plus daripada PPD Batu Pahat, yang saya hormati Cikgu Muhammad Nawawi bin Suhaib, Guru Penolong Kanan SK Air Hitam, yang saya hormati Cikgu Maskur bin Osman, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Air Hitam, yang saya hormati Cikgu Wan Ismawi bin Wan Alwi, Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK Air Hitam, yang saya hormati Cikgu Eni Dora binti Rahim, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Air Hitam,
dan rakan-rakan guru yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, syukur kehadirat ilahi, kehadirat Allah, kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan kasih sayangnya, kita dapat berada pada majlis pada program ilmu pada petang ni, untuk kita sama-sama berkongsi. Cikgu-cikgu ya, saya di hadapan ni bukanlah lebih pandai daripada cikgu-cikgu, bukan. Saya di sini pada petang ni, pada tengah hari ni, ingin berkongsi tentang tajuk kita ni, pembugaran kajian tindakan, iaitu tentu saja di akhir nanti format penulisan kajian tindakan ni cikgu perlu tahu sebaik saja cikgu keluar daripada pintu nantilah di penghujung di penghujung nanti. Jadi saya akan kongsikan berlebih-lebih lagi, tajuk kajian tindakan ni memang sangat digeruni dan ditakuti oleh kebanyakan cikgu. Bukan saja, sebenarnya di mana-mana tajuk kajian tindakan ni sebenarnya sukar. Banyak cikgu memikirkan sukar. Jadi saya pada petang ni bersama-sama rakan-rakan saya hadir untuk membantu cikgu, selain membugarkan, bercerita tentang konsep dan sebagainya, saya juga akan bantu cikgu mempermudahkan penulisan kajian tindakan. Penulisan tu yang satu bab yang nak menulis tu yang perlu masa, perlu ada pelbagai kekangan kan. Jadi saya akan bantu cikgu. Jadi saya kalau cikgu dah bersedia, cikgu dah dapat edaran-edaran yang saya bagi, saya akan mulakan cikgu. Cikgu dah sedia Cikgu dah sedia? Edaran dah dapat? Dan sementara cikgu dapatkan edaran tu, saya seperti Cikgu Zalita katakan tadi, saya ucapkan tahniah banyak-banyaklah kepada SKI Hitam ni, terutamanya kepada Tuan Guru Besar. Cikgu-cikgu SKI Hitam sangat bertuah kerana mempunyai kepimpinan, pucuk pimpinan. Saya belum kenal lama. Saya tadi pun sampai, saya terlajak. Lepas traffic light saya terus, saya ingat pintu masuk tepi situ. Rupanya pintu masuk belok ke sini. Maknanya SKI Hitam ni walaupun selalu lalu, tapi nampak tak berapa biasa. Pintu masuk pun saya baru jumpa tadi. Dan begitu juga Tuan Guru Besar saya baru jumpa. Berdasarkan perbualan 1-2 jam ni, daripada saya sampai dalam pukul 9.30, 10 tadi. Berdasarkan perbualan 1-2 jam ni, saya dapati Tuan Guru Besar, cikgu-cikgu dapat sangat bertuah kerana ada cita-cita yang tinggi. Sangat-sangat beruntung cikgu. Jadi dengan adanya kursus seperti ini pada petang ni, cikgu-cikgu insya-Allah akan dapat ilmu lah, hasil idea, pucuk pimpinan dan juga hasil Tuan Guru Besar, Cikgu Haji Zahid. Okey, jadi saya, kalau cikgu dah dapat edaran-edaran, cikgu dah ready, saya akan mulakan cikgu. Okey. Sebagai permulaan cikgu, sebagai permulaan, mari kita tengok video ni. Sebenarnya inovasi dan kajian tindakan ni dia berkaitan sebenarnya. Dan SKI Hitam saya bukan sahaja saya lalu tengok tadi. Sebelum ni pun nama SKI Hitam dah memang gerak berkaitan inovasi ni. Jadi inovasi ni di SKI Hitam sebenarnya dah ada penanda aras dia. Jadi bila dah ada penanda aras dan dah ada mentor, sebenarnya benda tu bukanlah perkara baru dan benda tu dah memang ada. Tapak je dah memang ada. Tinggal untuk dikilam, untuk dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Pada inovasi ada, tinggal dikembangkan kepada kajian tindakan saja. Okey. Jadi sebagai permulaan, mari kita tengok video ni. Sebab apa saya kata tadi penanda aras, saya ceramah di mana-mana pun cube serata ada tu. Kalau cikgu-cikgu nak tahu, saya ceramah di Segamat kepada isu-isu kajian tindakan sekolah-sekolah menengah daerah Segamat, cube serata SKI Hitam ada saya tunjukkan.
Baru-baru ni saya ceramah di SMK Semerang pun saya masukkan cube strata. Jadi cube strata SK hitam ni sebenarnya dah tersebar luas sebenarnya. Saya bawa. Okey, jadi tanya cikgu tanya. Okey, jadi oleh kerana cube strata tu cikgu SK hitam dah tahu semua, maka saya tak tunjuk yang SK yang cube strata lah. Saya tunjukkan yang lain cikgu. Saya tunjukkan yang lain. Cuba cikgu tengok yang ini. Kalau ada speaker lebih baik. Ada? Kalau tak ada saya pakai ni lah. Suara dengar dia? Suara dengar ada? Jadi dengan adanya pertanyaan kita boleh ubah konsep perkataan kita terkeluar ke dalam kemudian ada lagi masalah asam. Kita belajar bagaimana yang kita ketahui perkataan kita asam, tapi antara mula yang kita gunakan perkataan tidak ada asam sesuai dengan kita makan bangsa tertentu kan. Yang keduanya produk dia tak ada karbon, tak ada arak. Jadi kalau kita tengok yang tradisional kita makan ada arak. Ini arak sebenarnya tak bagus untuk kesihatan, yang akan menyebabkan kita kanser. Mana yang ketiganya, produk ni kita bangunkan untuk mengatasi masalah ni ialah kebersihan. Okey. Kita tahu bila kita makan sate kita kipas dia, dan langsung habuk-habuk tu naik ke atas. Yang habuk tu melekat pada bahan sate yang kita makan. Mesti ada bangun. Dan satu lagi yang paling saya rasa unik sekali lah, kita ubah konsep ni adalah mana kita dengan ada jenis ni kita berniaga dalam hypermarket tempat tertutup dan kita boleh buat konsep takeaway macam orang makan kentang, goreng dan sebagainya. Itu antara produk. Okey cikgu, ini PDP, ini inovasi bukan PDP lah. Ini contoh dekat luar lah dalam kehidupan kita. Sebenarnya inovasi mesin pemakai sate ni dicipta oleh pengarah Attack Batu Pahat. Saya tak ingat doktor apa nama, lebih kurang 5-6 tahun lalu lah. Saya dengar pembentangan dia di Kolegium Pendidikan Batu Pahat, tak silap saya 2016 macam tu. Di Attack Batu Pahat, pengarah dia sendiri sampaikan. Doktor, saya tak ingat doktor apa namanya. Dia kata dia penggemar sate. Anak-anak dia pun semua suka sate. Jadi waktu bekerja tamat pukul 5 petang. Orang yang peniaga sate ni, dia boleh meniaga 5.30. Maka bila dia pergi beli sate 5.30, orang tu baru sampai. Bila sampai, susun itu, susun ini, susun barang-barang, kemudian hidupkan bara. Dia sampai boleh tengok, boleh, kerana dah hari-hari dia boleh tengok. Paling pantas kalau orang tu memang sangat mahir hidupkan bara, kata dia, sate mula dibakar dalam tempoh 20 minit, kata dia. 20 minit, 15 minit, termasuklah dengan mengemas tadi tu. Siap dengan mengemas susun barang, bakar 20 minit dah boleh bakar sate. Tapi adanya kalau tak ada yang lain tak berapa mahir, mungkin lebih masa daripada itu. Jadi dia pun termenung. Dia kata, apa nak jadi dengan aku, kata dia. Nak makan sate pun hari-hari, mungkin taklah hari-hari, mungkin seminggu 2-3 kali. Nak makan sate pun kena tunggu, kalau di tempat lain lagi lama tunggu, jadi kata tak boleh jadi. Jadi dia bersama sekumpulan pelajar dia, kejuruteraan awam kalau tak silap, atau kejuruteraan mekanikal, ada 5-6 orang, dia bimbing untuk mencipta mesin pemakan sate yang cikgu baru tengok ni. Yang cikgu baru tengok. Ni sebenarnya 2016 sudah ada. Dah patent dah. Dia dah jual banyak. Mesin pemakan sate ni, bila lepas ceramah dia tu, saya keluar waktu rehat. Saya tengok mesin dia bawa. Daripada 1 poin, dia pusing ke 1 poin, balik poin asal dia, hanya mengambil masa lebih kurang 1 minit 20 saat saja. Dia boleh klik 100 cocok, 100 hingga 200 cocok. Ada saiz, ada 2-3 saiz.
Jadi katakan dia klip 100 atau 200 cocok. 200 cocok Dia klip 200 cocok dekat dalam mesin tu, adalah tempat klip itu. Lepas tu dia tutup pintu, dia pun set suhu, dia pun tekan button on, mesin tu berpusing. Daripada titik pertama dia pusing sampai ke titik tadi, titik yang sama. 1 minit 20 saat, 200 cocok sate masak. Tanpa ada hangus, tanpa ada asap, selamat dimakan, tak mencemarkan alam sekitar. Dan lebih-lebih baik lagi, jimat masa. Tak perlu barang. Tak perlu tunggu 20 minit, 30 minit, 40 minit, tak perlu. Dia hanya boleh masak dalam tempoh 1 minit 20 saat sahaja. 200 cocok. Kalau yang saiz lebih besar boleh bakar terus 300, 400 cocok. Dan mesin-mesin ni bila kita tanya, dia masa tu dia baru nak mohon patent. Jadi bila mohon patent, dia kata ada masa tu dah ada syarikat datang nak beli. Dia bila jual terus, katakan 100,000, lepas tu dia rugi. Kan? 100,000 jual terus, dapat 100 lah. Tapi sebenarnya benda tu kalau jual boleh juta tu. Jadi dia tak mau jual dengan syarikat tu, dia jual sendiri. Dia patentkan, dia buat kat kilang, buat perbanyakkan, jual. Pada masa tu satu unit 30,000 masa tu. Kalau dia jual sebanyak 10 unit, sudah cecah 300,000. Saya percaya dalam 6-7 tahun dia mungkin dah lebih 1 juta. Inilah kekuatan inovasi dan juga yang ada kaitannya dengan kajian tindakan. Okey, cikgu tengok ini pula. Satu lagi cikgu. Ini mungkin cikgu kenal. Ini pendidikan Islam. Mungkin Ustaz Akmal tadi mungkin kenal cikgu ni. Ni video ni sangat panjang. Saya tak dapat nak tayang semua. Saya akan pilih di part tertentu saja. Cikgu Jumi Sarah SK Bandar, dia menghasilkan inovasi hijab, iaitu cara menulis jawi dengan mudah. Jadi cikgu tengok. Saya akan cepatkan ke ruangan sini saja. Okey, ni adalah dia punya cerita panjang. Saya ambil tempat yang betul lah, nak jimat masa kan. Jadi ni adalah dia punya apa benda tu, suku kata semua tu kan. Okey. Lepas tu suku kata tu dikaitkanlah dengan dia punya, okey, saya kat sini saya boleh buka. Dengan jawi. Okay, sementara dia setting apa ni audionya. Jadi cikgu ni dia dah jual set hijab ni 6,000 set. 2018 6,000 set. Sekarang 2021 dah 2-3 tahun berlalu. Mungkin dah lebih daripada 6,000 set.
Ini sekejap sepanjang lah. Dia bukan satu video je, dia ada 10 video. Ini salah satu daripadanya lah. Menandakan pengguna. Dia video 10-10 tu cerita pasal cara guna. Banyak cikgu pendidikan Islam guna benda ni lah. Okey. Itu satu. Okey cikgu. Cikgu tengok ini pula cikgu. Ni masih induksi, masa di permulaan cikgu Okey, cikgu tengok ni. Dulu masa kita kecil-kecil dulu, kita belajar ngaji. Belajar ngaji, masa tu paparan Quran, Al-Quranul Karim pada masa tu paparannya macam ni. Ni tulisan majid. Tulisan majid ni macam ni lah rupa dia. Kalau cikgu masih ingat, kira 20 tahun ataupun 30-40 tahun yang lalu. Jadi, apa isunya dan masalah Al-Quran Majid ni? Isunya sukar. Kita tak tahu mana hukum tajwid, mana ikhfa, mana iqlab, mana ma'arif disukun, mak asli. Kita tak tahu kalau kita tengok pada Quran Majid. Ni dulu. Dan sukar menentukan mana panjang, mana pendek lah. Seterusnya, tanda wakaf. Ada tanda wakaf, ada. Kalau cikgu tengok kat sini ada, ni tanda wakaf. Hari ini punya lagi canggih. Jadi ini antara isu-isu masalahnya. Tanda wakaf ni berhenti, mana ada yang apa? Ada yang bagus berhenti, ada yang boleh berhenti tapi sambung lagi baik. Ada tanda wakaf tak boleh berhenti. Dia tanda dia ada tanda tak boleh berhenti kat situ. Ada tanda boleh berhenti tapi sambung lagi baik. Ada tanda boleh berhenti lagi baik. Dia semua tanda tu ada pada Quran sebenarnya. Tapi pada Quran Majid, pada satu ketika dulu dia belum tunjuk betul-betul. Ada tapi belum tunjuk betul-betul. Ustaz Akmal mungkin lebih tahu dia ni. Cikgu-cikgu ya, kalau ingat balik pun perasan pada ni. Jadi isu-isunya ada di sini. Kemudian beredar masa daripada Quran Majid yang ada isu masalah tadi, dia beralih kepada hari ini Al-Quranul Karim Resam Osmani, yang mana Al-Quran Karim Resam Osmani ini adalah intervensi yang boleh menyelesaikan isu-isu dan masalah yang ada pada Quran Majid tadi. Maka bila saya kata intervensi di sini, perkataan intervensi ini menyebabkan lahirnya sebuah inovasi. Di mana kat sini inovasi ataupun intervensi tadi dia akan menyelesaikan semua isu dan masalah yang saya senaraikan tadi. Jadi nanti baik di luar bilik darjah ataupun dalam PDP, dalam bilik darjah, inovasi, intervensi yang cikgu buat mesti menyelesaikan masalah murid. Jadi kalau dalam pertandingan pun hakim akan tengok, kalau tak silap saya 20% maka bagaimana inovasi itu boleh menyelesaikan masalah atau isu murid. Kalau betul-betul power dapat selesaikan memang tinggi maka 18/20. Itu dari segi wajaran markah. Nanti saya tunjuk orang dia. Okey, seterusnya cikgu. Jadi inilah dia Quran Resam Osmani yang terkini lagi. Tadi ayat berwarna merah. Sekarang kalau cikgu tengok, dia dah macam-macam warna dah. Jadi dah macam-macam warna ni, dia menyelesaikan isu tadi hukum tajwid, dia menyelesaikan isu juga mana bacaan panjang, mana bacaan pendek, dia menyelesaikan isu tanda wakaf. Macam ni boleh berhenti, sambung lagi baik. Ada tanda lam alif tu, lam alif tu tak boleh berhenti. Dia kalau ustaz dia lebih tahu, lebih lanjut kat sana. Ustaz, kalau cikgu tanya ustaz dia lagi mahir lah. Kemudian macam ni, mak ada disukun, mak ada disukun yang di ujung-ujung tu, yang 456. Jadi semuanya ada tanda-tanda ni, semua membantu pembaca Al-Quran membaca dengan betul, membaca mengikut hukum tajwid yang betul. Okey, jadi ini contoh aja tak satu paparan lagi ni sekejap. Okey, cikgu tengok satu di contoh saya bagi Okey, yang sana Osmani permulaan, kalau cikgu tengok in taraka khairul wasiyah kan. Kalau tak betul-betul kita baca in taraka khairul wasiyah. Sebenarnya bila ada Quran Resam Osmani yang terkini punya,
Ada huruf nun bawah dia ni. Ni huruf nun memang ada, bukan tulis tangan cikgu kan. Jadi in taraka khairanil wasiyah. Ni biasa kalau Quran Majid memang tak ada lah. Memang orang akan baca in taraka khairal terus. Sebenarnya in taraka khairanil wasiyah. Jadi ni antara bagaimana Al-Quran Rasam Osmani itu membantu menyelesaikan isu masalah tadi. Ini semua contoh-contoh ni di luar PDP lah dalam kehidupan seharian kita. Okey, sekarang cikgu tengok berbalik semula pada itu semua baru intro cikgu baru intro tu. Okey, kita tengok yang ni. Barulah cikgu tengok format kajian tindakan. Okey. Jadi saya terus pada kriteria kejayaan kita pada hari ini. Ada di akhir nanti saya harap cikgu boleh dapat 5 benda ni. Yang pertama adalah apa? Menyatakan definisi proses, ciri dan prinsip kajian tindakan. Kedua, apa kelebihan-kelebihan kajian tindakan. Ketiga, menulis menerangkan satu hal lah. Cikgu kita kat sini bukan nak cikgu terangkan tu. Kadang-kadang kalau cikgu guna untuk buat kajian cikgu dalam bilik ajar, cikgu boleh tulis dah cukup. Lainlah kalau cikgu untuk berceramah, cikgu memang kena tahu isi-isi tu. Tapi kalau untuk cikgu buat kajian tindakan untuk murid cikgu dalam skop guru, yang nombor 4 tu penting cikgu, menulis laporan penuh kajian tindakan. Dan yang kelima nanti, bagaimana daripada laporan penuh tu cikgu nak buat slide pembentangan untuk kajian tindakan pertandingan peringkat daerah bulan 8, 9 nanti. Ada sempat ni. Terus saya cakap tadi, tuan guru besar dia bagi benda ni cantik masanya. Bulan 3 pertandingan daerah bulan 8 atau 9 nanti. Sempat sangat dah cikgu jangan khawatir. Okey. Jadi cikgu jangan takut-takut. Jangan tengok kajian tindakan takut cikgu jangan. Sebenarnya seronok cikgu. Lebih-lebih lagi bila cikgu dah menang, lagi cikgu suka. Okey. Cikgu tengok ni. Sedikitlah oleh kerana pembugaran, saya bagi konsep sedikit. Jadi definisi kajian tindakan ni, satu kajian berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi itu sendiri. Jadi kajian berbentuk inquiry refleksi kendiri. Bila kata inquiry refleksi kendiri ni maknanya apa? Di akhir sebuah PDP tu, cikgu mesti akan berfikir. Terutamanya bila cikgu tulis RPH, refleksi. Cikgu akan terfikir macam mana pengajaran aku hari ni. Ada kalanya cikgu keluar, cikgu rasa puas hati. Ada kalanya cikgu keluar, cikgu rasa macam tak sedap hari ni. Macam tak berapa puas hati hari ni. Macam ada tak kena je. Pasti akan ada Jadi bila berlaku ketidakpuashatian, cikgu akan terfikir di bahagian mana. Lepas tu ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti murid semasa murid-murid melakukan aktiviti semasa pentaksiran PBD, semasa penilaian, murid-murid tak dapat jawab pula. Tak dapat jawab tu pula di tempat itu pula. Katakan aktiviti pembelajaran, katakan ada 3. Yang nombor 2 tak dapat. Maka yang nombor 2 tu apa? Maka yang nombor 2 tu tengok berdasarkan data, banyak murid tak dapat. Data mungkin data PBD, data kuis dan sebagainya. Pemerhatian, soal jawab cikgu semua tu menyeluruh lah. Maka tentu cikgu akan takkan nak diam saja. Maka cikgu akan buat sesuatu. Di sinilah kajian refleksi, inquiry refleksi kendiri. Dan dilakukan oleh siapa? Pengamal pendidikan. Saya masih teringat kata-kata yang bahagia Datuk Supak Tumen, bekas pengarah pendidikan Johor di Dewan Jubli Intan Pontian. Dia kata, lembut dia cakap. Dia kata kalau bukan cikgu yang buat kajian tindakan, siapa lagi kata dia. Takkan polis buat, postman, tentera, nurse. Jadi dia kata, kita lah kata dia cikgu. Kata Datuk Supak Tumen. Jadi kajian tindakan ni yang meraihkan, memeriahkannya adalah cikgu. Okay, cikgu tengok ini. Ini adalah proses kajian tindakan. Proses kajian tindakan ni dia diperkenalkan oleh Lewin 1946. Di mana dia ada 4, bermula dengan merefleks, merancang, bertindak, memerhati, balik pada merefleks. Okey, mula-mula merefleks. Merefleks muhasabah diri, saya baru sebut tadi. Lihat kekuatan dan kelemahan PDP sendiri. Apa isu masalah, saya baru sebut tadi. Kemudian daripada situ pergi pada merancang.
Bila ada isu masalah, cikgu akan merancang intervensi. Di situlah lahirnya inovasi. Intervensi bagi mengatasi isu masalah yang difokuskan. Bila sebut intervensi, inovasi, ini yang cikgu takut ni. Cikgu, inovasi ni sebenarnya dia tak mesti bahan-bahan maujud macam tadi cube strata tu satu contoh inovasi lah. Dia bahan maujud. Dia kena mungkin kena perlu orang yang mahir potong dan sebagainya kan. Nak varnish lagi, nak tulis lagi. Yang terbaru ni letak braille, tulisan braille tu semua Itu satu, itu memang inovasi lah. Satu lagi inovasi cikgu, tak payah 1 sen pun duit pun boleh menang. Saya bagi contoh, Cikgu Kahar Ismail Pontian. Dia ngajar jadual berkala unsur. Dulu saya sekolah, saya tulis belajar kimia, saya tak tahu faham jadual berkala unsur tu. Tak tahu faham. Tapi bila saya jumpa Cikgu Kahar, dia ajar jadual berkala unsur kimia menggunakan 5 jari dia saya. Dia cerita lah, ini kumpulan logam, apa bukan logam. Dia cerita. Pada masa itu saya faham terus jadual berkala unsur. Saya pun terfikir, kalau Cikgu Kahar ni 15 tahun yang lalu belajar jadual berkala unsur tu, benda tu didedahkan pada 15-20 tahun yang lalu, mungkin dah faham pada masa tu. Jadi penting inovasi pada hari ini. Pasti membantu murid-murid anak-anak Okey. Jadi lepas merancang cikgu, jadi cikgu inovasi dia boleh pakai tangan cuma. Okey, kalau dalam biologi, proses pembentukan air kencing. Proses pembentukan air kencing dia berlaku dalam ginjal. Ada satu struktur namanya nefron. Bentuk nefron tu macam tangan. Dia macam ni. Jadi saya boleh cerita kat murid, yang besar ni arterial efferent, saluran darah besar, saluran darah kecil arterial efferent. Ini yang jari-jari ni glomerulus. Ni bentuk U ni capsule formen. Di sini tubul belingkar. Ada nama-nama. Bentuk liquid pun U macam tangan. Kemudian badan yang tegak ni adalah tubul pengumpul, tempat menyimpan air kencing. Tempat menyimpan air kencing yang dihasilkan. Jadi tak berbayar, percuma. Dan yang paling mahal, murid boleh bawa masuk dalam dewan periksa. Dibenarkan. Kalau yang berbentuk maujud, budak tak boleh bawa masuk dewan periksa. Dia terhenti kat situ je. Tapi dia masih boleh apply lah. Cuma benda maujud tu tak boleh bawa masuk. Tapi kalau percuma pakai badan, boleh bawa masuk dewan periksa. Budak SPM boleh bawa masuk dewan periksa dengan diri dia sekali. Jadi membantu dia banyak. Cikgu Okey. Lepas saja merancang, pergi ke bertindak. Bertindak ni melaksanakan intervensi cikgu lah. Di sini nanti adalah cikgu akan melakukan intervensi cikgu tu kepada murid-murid tu. Dan memerhati, mengumpul, menganalisis data bagi menilai keberkesanan intervensi ataupun inovasi yang cikgu buat tadi. Lepas saja mengumpul data, cikgu akan nampak, cikgu akan reflect balik inovasi itu, berkesan, intervensi itu berkesan ke tak. Betul-betul menyelesaikan masalah murid ke tidak. Kalau murid sakit, kalau penyakitnya sakit gigi, maka intervensi dia mestilah sesuai dengan sakit gigi itu. Okey. Kalau dia sakit gigi atas, gigi geraham atas sebelah kanan, maka intervensi dia mesti, katakan gigi geraham atas sebelah kanan berlubang, maka intervensi dia mesti cabut gigi sebelah geraham atas sebelah kanan. Kalau tak kena, tak boleh. Yang sakit gigi geraham atas sebelah kanan, cabut gigi geraham bawah sebelah kiri. Tak selesailah masalah sakit gigi dia. Maka intervensi menyelesaikan isu tadi. Kalau sakit gigi, dia punya cabut gigi tadi menyelesaikan masalah sakit gigi tersebut. Okey. Jadi di akhir tu akan refleksi balik. Kalau refleksi nanti, mereflect nanti, dia akan tengok mana bahagian yang perlu diperbaiki. Okay, seterusnya, ini ciri-ciri kajian tindakan dilakukan oleh guru. Boleh kalau cikgu nak buat individu, boleh perkumpulan, mesti menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran, dalam PDP. Kemudian baiki amalan pendidikan, dia akan membaiki amalan pendidikan cikgu. Kemudian seterusnya sistematik, berterusan. Dia ada melibatkan kitaran refleksi, tinjau, rancang, laksana dan refleksi. Dia kritis sendiri dan pengkaji terlibat secara langsung. Pengkaji terlibat secara langsung ni boleh dua keadaan. Satu, cikgu sendiri yang buat, cikgu yang ngajar, cikgu yang kaji. Boleh. Yang kedua, kita soalan jawab terus. Kalau cikgu nak tanya boleh angkat tangan. Okey. Jadi ciri-ciri kajian tindakan je. Ciri-ciri kajian tindakan. Jadi kalau dilakukan oleh guru tu,
Tadi satu, cikgu ajar, cikgu gaji diri sendiri. Boleh. Lebih baik lagi, kaedah cikgu tu, ni kaedah kedua, lagi baik. Lagi peluang menang lagi cantik. Cikgu ngajar matematik contohnya. Cikgu seorang lagi ngajar matematik juga. Cikgu yang B tu, dia guna kaedah intervensi cikgu, inovasi cikgu, dia ajar murid dia. Lepas tu, dia buat kajian. Dia buat kajian intervensi yang cikgu A buat tadi. Cikgu A yang cipta intervensi tu. Cikgu B, cikgu A share dekat cikgu B, cikgu B guna dalam kelas dia. Maka dapatan kajian cikgu B tu lagi cantik. Sebab lagi nampak betul-betul power benda tu. Dari segi 20 markah keberkesanan inovasi itu terhadap masalah sejauh mana boleh menyelesaikan masalah murid, lagi nampak, lagi cantik. Okey. Cikgu tengok yang ni seterusnya cikgu. Okey, ni biasa soalan, ni prinsip. Kenapa saya kata prinsip? Sebab banyak orang tanya benda ni. Maka saya rumuskan dalam satu slide je. Banyak orang tanya. Yang pertama, orang tanya, kajian tindakan ni boleh buat ke semasa PDP? Jawapannya boleh. Boleh. Cuma kadang-kadang cikgu ni dia fikir apa? Waktu PDP banyak benda nak ajar ni, macam tak sempat dia. Boleh guna. Kalau saya banyak guna petang. Okey. Pagi ada juga, petang pun ada. Kemudian yang kedua, tu satu dengan dua tu sekali tu tak ganggu. Soalan kedua, kajian tindakan ni boleh guna pada semua subjek ke? Jawapannya boleh. Daripada subjek teras utama perdana ni sampailah ke pendidikan khas, tak ada masalah. Dan bukan saja pada semua subjek, pada HEM, pada KOKO, dalam pengurusan HEM, KOKO, takbiran, semua boleh guna. Dalam sukan pun boleh guna, tak ada masalah. Kemudian soalan seterusnya, kajian tindakan ni memerlukan pengetahuan tinggi ke tentang ilmu penyelidikan, macam PhD, macam master? Tak, kajian tindakan ni kajian yang mudah, yang ringkas saja. Kita data buat analisis senang, tak pakai SAPS pun. Dia pakai grade peratus je nanti. Min, tu saja. Kemudian, setiap inovasi boleh buat kajian tindakan, tetapi setiap kajian tindakan tidak semestinya satu inovasi. Ya, kalau pertandingan inovasi, hakim akan tengok keaslian dulu. Kalau ada unsur meniru hak cipta, memang terus reject. Inovasi mesti hak cipta terpelihara asli. Dan cikgu kena ingat, hakim inovasi dia sangat berpengalaman dalam pertandingan inovasi. Ada antaranya dah jadi hakim sehingga kebangsaan. Dia dah beribu-ribu, beratus-ratus pertandingan dia tengok. Dia tahu benda tu dah ada dicipta di tempat lain ke belum, ada meniru, ada unsur asli ke tidak, dia tahu. Jadi inovasi mesti asli. Kalau tak asli terus reject. Kajian tindakan cikgu nak kaji intervensi tadi kan, inovasi tu kan. Boleh cikgu kaji inovasi cikgu, ataupun cikgu kaji inovasi kawan punya. Boleh. Cikgu buat satu inovasi, cikgu kaji, boleh. Inovasi itu pun asli. Di lain masa, cikgu tak ada idea dah. Nak buat inovasi bukan senang kan. Saya duduk bandar, ngajar Semerang. Daripada bandar ke kampung Semerang sana 30-40 minit. Saya berulang alik 18 tahun. Masa saya berulang alik, saya lalu kampung-kampung tu, saya berfikir, semalam mengajar tak bercun lah. Kadang-kadang baru lepas periksa kan, markah budak diteruk, lemahnya dekat mitosis meiosis ni, apa nak buat? Jadi dia sebenarnya benda-benda tu sampingan-sampingan je. Dia tak payah mesti duduk berfikir dulu, tak ada. Dia tak rasmi pun, tak protokol sangat. Kadang-kadang tengok apa benda, tengok orang lain buat, tengok pemandangan, tengok apa-apa, dapatlah ilham. Cikgu kalau cikgu ada rasa cikgu tak sampai hati, nak biarkan murid tu tak capai pembelajaran dia, maka cikgu akan berfikir. Dan cikgu jangan takutlah, besar pahalanya cikgu, besar. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kajian tindakan tadi. Okey, kalau kajian tindakan boleh cikgu nak kaji inovasi orang lain, tak ada masalah. Mungkin orang tu buat inovasi tapi tak sempat kaji pun, cikgu kajilah, boleh. Kemudian responden boleh sekurang-kurangnya seorang. Kalau cikgu tak mau susah, responden seorang dua cukup dah, tak payah ramai. Saya buat 12, nanti saya tulis 12. Cikgu buat 3 orang cukup. Cikgu ambil yang betul-betul teruk lah. Ikut keperluan lah, ikut tengok murid-murid cikgu. Dan ujian pra dengan pos boleh sama.
Tak mesti soalan SPM, soalan UPSR, soalan-soalan biasa-biasa pun boleh. Okey, kita terus tengok yang ni. Kelebihan cikgu. Ni saya laju kelebihan. Kelebihan cikgu ada 4. Tengok kan? Kajian tindakan cikgu Pertama, meningkatkan profesionalisme keguruan. Peningkatan kerjaya GC. Ni banyak. Tahun ni Majlis Nazir dan juga Majlis Guru Sembilan Johor SIC Plus sekali diminta berkempen pasal GC ni. Jadi bila berkempen ni, kita kempen besar-besaran. Sungguh pun begitu. Ada juga cikgu beritahu dia tak tahu menang pun. Dia kata dia tahu, dia baru tahu. Sedangkan tinggal 4 hari dah tutup. Kelang kabut lagi seberang Jadi benda ni untuk pengetahuan cikgu, setiap tahun keluar bulan 2. Setiap tahun. Setakat ni belum pernah tahun yang tak keluar. Kalau ada pun sekali. Yang lain semua keluar. Setiap tahun bulan 2. Tarikh tutup ujung bulan 3. Macam ni dah tutup dah. Kalau cikgu SK hitam, cikgu lain di luar sana nak mohon, tunggu bulan 2 tahun depan. Jadi cikgu tengok, ini wajaran ni, bukan Nazir bagi Nazir kalau kita tanya, dia cakap tak tahu je. Sulit, kita sulit. Kita tanya Nazir, sulit. Tak boleh tahu. Dia kata ada wajaran, tapi minta maaf cikgu sulit. Jadi saya dapat ni berdasarkan pengalaman, saya rasa ini dia wajaran ni. Kalau cikgu boleh hadirkan, insya-Allah cikgu dapat. Kalau rezeki Allah kita tak tahu. Jadi dekat situ nombor 2, kajian tindakan 10%. Yang lain-lain tu adalah cikgu, yang lain tentulah nama kita cikgu kan. RDH kena jaga cikgu. SK Penjuru Standard 4 tu markamnya Kemudian PBD, buku latihan, kemudian nombor 3 inovasi, penulisan cikgu pembentangan kertas kerja. Koko selalu ada efek cikgu. Koko. Kalau cikgu pegang KRS apa? Contohlah. Apa? Berapa ramai? Apa pangkat tertinggi murid? Berapa ramai? Kalau pegang bola sepak, apa pencapaian bola sepak? Dia akan 10%. Okey cikgu. Jadi ini peningkatan kerjaya. Kemudian cikgu cikgu tengok kelebihan kajian tindakan. Kualiti diri, tingkat kualiti diri, tingkat kualiti PDP, tingkat kepuasan kerja, menonjolkan kebolehan, bersikap profesional. Cikgu, kadang-kadang kita satu ketika lah cikgu kadang-kadang masa saya ulang alik, masa saya mengajar, saya fikir bila saya tengok murid gagal, saya berfikir apa? Apa ni, takkan nak dia aja. Kedua saya fikir takkanlah pergi sekolah mengajar, pergi balik 18 tahun kan. Kalau pencen kalau berkhidmat sampai umur 60, 38 tahun, 40 tahun, 36 tahun, takkan pergi balik kan. Maka ini salah satu cara dia akan beri kepuasan pada cikgu. Walaupun kalau cikgu tak dapat selamatkan semua pun, selamatkan satu orang pun sudah cukup. Okey. Seterusnya cikgu, ni kelebihan kajian tindakan, mungkin cikgu boleh tengok sendiri. Saya tak nak bacakan semua lah ini Kemudian ni dia ejen perubahan, perkongsian pengalaman, keluar daripada kongkongan amalan rutin. Kemudian cikgu tengok, okey, yang ini sekarang saya masuk pada yang ini. Cikgu kelebihan tu saya hanya nak baca sikit saja. Yang lain cikgu boleh tengok. Okey, yang ini cikgu format penulisan kajian tindakan. Saya ingat dengan masa yang ada elok berbengkel sekali, serentak. Maka cikgu buka juga edaran kedua yang saya bagi, yang berbentuk apa tu, laporan kajian tindakan 2017 tu cikgu Okey, saya bagi contoh sekolah menengah cikgu, tapi tak jadi. Cikgu boleh guna okey. Saya tak bacakan yang inilah. Ini dia punya format penulisan kajian tindakan. Adalah tajuk kajian, abstrak, refleksi masalah, fokus kajian, objektif kajian, kumpulan sasaran, pelaksanaan kajian, refleksi kajian, cadangan kajian, seterusnya. Yang ni yang selalu timbul isu tu. Murid cikgu akan cakap banyaknya nak kena tulis. Banyaknya bila pula nak mengarang ni, nak berkarya, nak bawa budak bola lagi, nak isi SAPS lagi, nak isi macam-macam Hermes lagi, operasi lagi. Kemudian ada kelas tambahan pula, macam-macam kan cikgu. Jadi hari ni cikgu, ni saya bagi hard copy kan cikgu. Saya akan bagi nanti melalui cikgu Nawawi lah. Saya akan bagi soft copy benda ni dengan soft copy PowerPoint sekali. Cikgu boleh guna tapak tu bulat-bulat. Cikgu kena tukar ikut cikgu punya je. Nanti saya beritahu part mana kena tukar. Okey, cikgu tengok Jadi bagi memudahkan cikgu untuk tengok part mana kena tukar, maka saya terus ke perbengkelan sebab bagi menjimatkan masa. Kat sini nanti cikgu boleh tanya. Cikgu tengok
edaran yang saya bagi format penulisan tu. Okey, saya tengok terus cover depan. Yang ni cikgu. Dia punya fakta-fakta dia ada kat PowerPoint tadi, tapi saya dekat sini pun ada. Kita tengok daripada cover depan. Kita tengok cover depan sampai belakang. Okey, ni cover utama. Biasanya kita print warna biru depan belakang. Tak plastik lah. Ring by ini. Tape by ini pun boleh. Okey, cikgu tengok tajuk. Tajuknya mesti ringkas dan spesifik. Ayatnya ayat pasif macam ni. Meningkatkan penguasaan murid dalam meiosis menggunakan teknik ETL bagi murid tingkatan 4 seroja. Lebih kurang antara 12 hingga ke 20 perkataan. Kalau tengok pada slide PowerPoint tu, kalau cikgu tengok pada slide PowerPoint, saya kata sehingga berapa perkataan? Sehingga ke 20 perkataan. 15 ke 20 perkataan. Saya buat lagi pendek, 12 perkataan. Kenapa pendek sangat? Sebab teknik ETL tu saya tak boleh penuh. Eksplorasi tanah liat, kalau saya boleh penuh, tambah 3 jadi 15. Jadi saya tak boleh penuh, saya tulis ETL saja. Tulis ETL kira 1 je lah, jadi 12. Jadi apa yang perlu ada? Cikgu tengok juga pada apa ni, slide PowerPoint tu, cikgu banding yang bengkel punya bahan ni dengan slide PowerPoint. Tidak, dia ringkas dan spesifik, tidak umum, tidak menyentuh isu-isu sensitif. Pasal politik, parti-parti tak ada kat sini lah yang cikgu. Jangan, maksud saya, teknik tu jangan meletakkan. Biasa orang bila teknik ETL, dia pakai singkatan-singkatan kan. Maka bila singkatan-singkatan ni kadang boleh terkait-kait benda-benda sensitif kan. Jadi kena elakkan benda-benda sensitif tu. Kemudian 15-20 patah perkataan. Bawah dia tak ada apa, mata pelajaran, nama pengkaji, kemudian terus kepada abstract cikgu, abstract. Abstract ni cikgu boleh tengoklah slide PowerPoint abstract tu. Kajian dijalankan ke atas siapa? Kita terus masuk pada benda ni. Jadi tugas cikgu ambil highlight, pen apa-apa ke, cikgu kurungkan bahagian yang saya garis ni. Nanti cikgu tukar kat situ je. Ayat yang saya yang lain pakai je. Jadi kajian ini merupakan kajian tindakan yang dijalankan ke atas 12 orang murid. Saya buat 12. Cikgu kalau murid yang kritikal, dia murid yang kita kaji ni, murid yang kritikal. Bila kritikal, dia kena masuk ICU. Maka kajian tindakan adalah satu slot ICU untuk dia. Okey. Cikgu laksanakan ICU pun kadang-kadang boleh menyelamatkan, kadang-kadang tak dapat selamatkan. Tapi sekurang-kurangnya kita dah bantu. Jadi sekarang kalau cikgu tengok 12 orang murid ada kat situ 4 seroja untuk siapa di mana? SMK Semerang. Apa yang dikaji? Mengkaji kesan penggunaan teknik ETL terhadap prestasi ataupun skor murid dalam topik meiosis. Itu nombor markah. Skor tu markah. Ia juga dijalankan untuk mengkaji persepsi murid. Persepsi bukan markah. Persepsi ni soal selidik, perasaan dia. Dan setuju tak setuju, luahan dia. Satu lagi, bab luahan ni cikgu kena kebal sikit lah. Hati tu kena kuat sikit lah. Jangan budak kata sikit, cikgu dah kecil hati pula. Cikgu kecil hati dosa pula dia. Cikgu hati kena kuat sikit lah. Nanti depan dia. Kemudian persepsi murid terhadap teknik ETL dalam meningkatkan penguasaan dan prestasi dalam meiosis. Kemudian nombor hijau tu, bagaimana kajian dijalankan? Sebelum teknik ETL diaplikasikan, murid-murid yang terlibat dalam kajian ini telah mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan teknik ETL dan diberikan ujian pra. Mula-mula cikgu masuk hari tu, cikgu ngajar biasa, kaedah biasa. Kaedah biasa biasanya apa? Kaedah biasanya kita akan pakai apa? Kita akan pakai modul. Ni slide, ada paparan, tayangan. Kemudian ada aktiviti kumpulan, dia bercakap-cakap, main-main sikit. Itu kaedah biasa kita guna lah. Kalau terutamanya sains memang banyak aktiviti matematik. Jadi
lagi banyak. Jadi kaedah biasa tu. Lepas saja bagi kaedah biasa yang kebiasaannya, bagi ujian pra, kumpul data markah. Lepas tu pengajaran dan pembelajaran meiosis menggunakan teknik ETL pula dijalankan. Seterusnya mereka diberi ujian pasca. Ni warna hijau, bagaimana kajian dijalankan. Ni kan abstrak semua ni. Jadi dah apa? Untuk siapa dah ada, di mana ada, apa yang dikaji dah ada, bagaimana kajian dijalankan ada. Ruangan yang berwarna ni cikgu kena tukar untuk dengan menggunakan kajian cikgu lah. Ada ayat-ayat lain tak payah tukar, pakai je. Seterusnya warna ungu, bagaimana data diperolehi. Keputusan skor ujian pra dan ujian pasca atau post digunakan untuk menentukan tahap penguasaan dan prestasi murid dalam meiosis sebelum dan selepas teknik ETL digunakan. Kemudian dalam masa yang sama, maklumat mengenai prestasi murid terhadap penggunaan ETL, teknik ETL dikumpulkan melalui borang soal sendiri. Saya guna dua, ujian pra, ujian post, satu lagi borang soal sendiri. Ujian pra, ujian post nak tengok grade, markah, ratus, purata. Borang soal sendiri nak tengok dia setuju tak setuju dengan perasaan dia akan tulis macam-macam ni. Maklumat mengenai, okey, seterusnya warna oranye. Bagaimana data dianalisis? Tadi warna ungu bagaimana data diperolehi. Sekarang warna oranye bagaimana data dianalisis. Prestasi skor murid yang markah-markah tu dalam ujian pra dan ujian post dianalisis dalam bentuk peratus. Grade lah, peratus ada, grade ada, min ada. Sementara maklumat yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dalam bentuk peratus persetujuan. Nanti cikgu akan tunjuk di ruang, ada kat situ dalam ruangan tu dah ada. Dalam apa dia menggunakan peratus persetujuan. Kemudian yang warna merah tu apa pula cikgu? Bagaimana keputusan kajian? Ingat cikgu dalam abstrak keputusan kajian dah dimaklumkan. Maka dapatan menunjukkan skor peratus skor murid meningkat selepas menggunakan ETL. Ini tunjukkan peratus lulus meningkat dari berapa ke berapa, peratus cemerlang meningkat dari berapa ke berapa, min meningkat dari berapa ke berapa. Kemudian kita tengok dari segi persepsi pula, tengok ditunjukkan 96.7% murid bersetuju teknik ETL meningkatkan penguasaan meiosis. 90% pula murid bersetuju teknik ETL meningkatkan prestasi dalam meiosis. Penguasaan lain, prestasi lain. Prestasi ni kita tengok dia punya markah-markah dia, dapatan markah dia. Dia perasaan dia sendiri dah betul ke benda ni boleh meningkatkan markah dia. Okey, inilah dia yang perlu ada dalam abstrak cikgu. Jadi cikgu edit saja, saya akan bagi soft copy, cikgu edit saja. Kalau cikgu edit senang cikgu berbanding cikgu nak mengarang daripada ayat pertama, daripada huruf pertama, daripada perkataan pertama. Nak mengarang daripada perkataan pertama berbulan-bulan tak siap. Susah kan? Baru satu ayat dah kena apa tu, ada tugasan lain. Jadi cikgu tak perlu mengarang daripada ayat pertama, perkataan pertama. Cikgu cuma perlu tukar saja mana-mana yang bergaris tu. Tukar nombor, tukar perkataan, tukar apa, tukar nama kelas, tukar gitu je. Saya rasa lebih cepat, jauh lebih cepat berbanding nak mengarang daripada perkataan pertama. Cikgu okey. Sekejap saya tengok boleh bersuara lagi tak? Okey. Tak pandai bersuara okey. Cikgu tengok refleksi dan pengajaran pembelajaran lalu. Ni refleksi pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu cikgu Okey, refleksi dan pengajaran dan pembelajaran lalu ni cikgu tengok yang ni. Saya dapati murid-murid saya bermasalah untuk menyatakan perlakuan kromosom dalam setiap peringkat meiosis. Meiosis ni biologi tingkatan 4 Dalam kelas ni ada 24 orang budak dia. Daripada 24 orang ni 12 orang menghadapi masalah, 12 orang lagi memang power. Jadi masalah dia apa? Menyatakan kelakuan kromosom dalam setiap peringkat meiosis. Dia susah betul nak terangkan, nak nyatakan apa kelakuan kromosom dalam setiap peringkat meiosis. Kemudian bermasalah menerangkan proses pindah silang semasa propasa 1. Bermasalah menyatakan bilangan kromosom dalam setiap sel induk dan sel anak. Serta bermasalah menyatakan perbandingan meiosis 1 dan meiosis 2. Ada 4 benda saya nak settlekan. Sebab 4 benda ni biasa budak memang masalah. Jadi rujuk dari apa? Saya
kata murid masalah 4 benda, saya kena bagi bukti. Bukti dia hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian semakan buku latihan murid lampiran A nanti ada. Seramai 12 orang murid tingkatan Pak Suruja ni gagal menyatakan 4 benda tadi tu yang saya baca satu-satu tadi. Jadi sebentar lagi saya tunjuk buktinya di muka surat berikut. Di bawah saya beritahulah kalau masalah ni tak diatasi, apakah yang berlaku kepada dia. Maka jika masalah ni tak diatasi menyebabkan murid terus melakukan kesalahan yang sama, lepas tu sekaligus terlepas peluang mendapat markah. Kalau ditakdirkan Allah soalan ini keluar kata 1, dia akan hilang lebih kurang 3-4 markah. Kalau ditakdirkan Allah SPM dia keluar dekat soalan struktur, dia akan hilang 12 markah. Dan kalau keluar esei 20 markah dia hilang. Banyak tu Maka pentingnya isu masalah ni diselesaikan. Maka sebagai seorang guru yang saya berasa sangat sedih dan kecewa kerana murid-murid saya tidak dapat mencapai hasil pembelajaran yang sepatutnya, maka beritahu perasaan guru di ayat warna ungu tu. Lagi dramatis ayat, lagi cantik. Lagi dramatis, lagi cantik ayat. Ini ayat. Cikgu boleh ubah soal, nak pakai sama boleh, nak ubah soal boleh. Sebenarnya dulu masa saya mula-mula cikgu buat benda ni, saya cuba-cuba je. Sekali menang pula. Bila menang terus suka lah, terus jatuh cinta lah. Terus suka lah benda ni. Dan sebenarnya kepuasan lah, cikgu puas. Okey, inilah dia bukti. Barulah saya beritahu analisis kesalahan murid dalam pembelajaran meiosis. Jadi cikgu tengok, saya rasa kalau benda ni cikgu ambil ujian pra benda bagus. Senang. Kalau cikgu cantik lagi, ambil buku latihan. Ujian pra dah cukup. Kalau nak tambah lagi, buku latihan. Nak tambah lagi, PBD. Tapi kalau tak, sekurang-kurangnya ujian pra cukup. Okey. Jadi saya punya masalah pertama tadi apa? Gagal menyatakan pelakuan kromosom. Buktinya ni, dia tak boleh tulis. Penerangan tak boleh cakap, dia tak boleh cakap kromosom homolog tu berapa. Ini dia bukti. Kedua, gagal menerangkan proses pindah silat. Kosong. Ketiga, gagal menyatakan bilangan kromosom dalam sel anak dan sel induk. 4, gagal membandingkan meiosis 1 dan meiosis 2. Gagal, 4 gagal. Oleh itu, sebagai guru yang prihatin, saya perlu membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Salah satu cara saya fikir boleh menyelesaikan masalah itu ialah teknik ETL. Ini kajian tindakan ni, special istimewa kajian tindakan. Ganjaran besar cikgu pahalanya. Kita ni cikgu kita bantu dia. Kalau tak dapat selamatkan semua, selamatkan sebilangan kecil pun dah okey. Cikgu perlu ingat juga doktor hospital, doktor bukan semua pesakit dia dapat selamatkan. Tetapi kegagalan dia menyelamatkan penyakit A ni, penyakit ini membolehkan dia belajar untuk dia menyelamatkan penyakit seterusnya. Pembedahan hari ini tak berjaya, dia akan postmortem untuk dapatkan pengajaran supaya dia boleh apply kepada pembedahan seterusnya. Bila dia dah bedah beratus-ratus kali, dia jadi sangat mahir lah. Maka dia peluang untuk dia menyelamatkan pesakit yang seterusnya tinggi. Seterusnya fokus kajian. Fokus kajian ni ayat pendek saja cikgu yang bimbang. Maka fokus kajian ni kalau cikgu tengok di fokus kajian, ni sajalah benda yang sama tadi. Isu kecil tadi apa? Tidak dapat yang 4 lah. Masalah isu saya 4 kan? Yang 4 tu dah tulis. Kemudian bawah dia, apa yang guru lakukan? Keberkesanan teknik ideal. Kat bawah dia, cikgu, dekat bawah dia, cikgu tulislah yang 4 masalah tadi. Ni tak ada apa sangat. Ni fokus kajian senang je. Benda pun pendek. Poin-poin pula tu. Objektif kajian cikgu. Objektif kajian ni, objektif kajian ada 2. Objektif umum, objektif khusus. Jadi objektif umum ni tak payah pening-pening. Salin bulat-bulat ayat, salin bulat-bulat tajuk utama di depan tadi.
Tajuk utama kat depan tu salin bulat-bulat, copy paste, letak dekat objektif umum. Selesai objektif umum. Objektif khusus, isu masalah yang 4 tadi tu, yang saya baca satu-satu. Tulis kat sini. Dan penulisannya mesti, penulisan objektif pembelajaran ni mestilah betul lah. Mestilah betul, ada smart kat situ lah, ada ABCD smart ni. Contohnya macam ni lah. Kalau saya buka tadi PowerPoint, tadi cikgu tengok. Sekejap saya pergi ke PowerPoint sekejap. Tadi menulis objektif ni, cikgu boleh tengok sini. Oh, dah terlepas. Jadi penulisan objektif kajian ni, cikgu kena tengok ni lah nak tulis objektif pembelajaran kan. Objektif pembelajaran, maka kena ikut benda ni. Adalah spesifiknya, ada M tu measurable-nya, boleh diukur. A tu achievable, boleh dicapai mengikut keupayaan murid. Kemudian apa ni, adalah realistiknya, adalah mengikut masa. Contoh macam ni lah. Ini matematik tahun 6. Jadi kalau cikgu tengok situ, dia punya SK, SP-nya ada kat atas, maka yang mana dikatakan S? Okey, menuturkan secara lisan spesifik. Sekurang-kurangnya 2/3 perbezaan definisi. Measurable. Boleh diukur antara simpanan dan pelaburan dengan lancar. Jadi di situ antara ada achievable, boleh dicapai kat situ. Jadi kalau cikgu tengok kat sini, secara lisan spesifik, menuturkan secara lisan. Satu secara lisan boleh. Boleh juga kat bawah tu secara bertulis. Okey. Kemudian sekurang-kurangnya 2/3 perbezaan. 2/3 ni menunjukkan apa? Menunjukkan mengikut perbezaan keupayaan murid. Kemudian apa? Cikgu tengok kat sini definisi antara simpanan dan pelaburan dengan lancar. Boleh, satu benda yang boleh dicapai dalam masa yang ditetapkan tersebut. Daripada 10.30 sampai 11.30 tersebut. Okey, jadi ini boleh digunakan untuk panduan cikgu menulis objektif pembelajaran dalam kajian, dalam penulisan penulisan apa tadi? Kajian tindakan cikgu. Penulisan di bahagian objektif, objektif khusus. Seterusnya cikgu kumpulan sasaran. Ini tak ada apa sangat, ringkas saja ayatnya. Yang ayat-ayat ringkas ni saya rasa cikgu edit sikit sajalah. Di mana berapa bilangan murid, apa nama kelas, kemudian bilangan murid ikut jantina. Senang je, tinggal ubah suai nombor-nombor tu saja. Okey. Seterusnya cikgu terus pada bahagian bawah dia. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan cikgu? Saya berhenti kejap. Ada apa-apa soalan? Saya buka barangkali 1-2 soalan. Saya buka barangkali ada 1-2 soalan cikgu nak bertanya. Okey, kalau tak ada saya je. Cikgu Johan. Cikgu Johan Okey, silakan cikgu. Okay, sekarang ni berkenaan dengan kita nak mengkaji. Kita berkurang pengalaman bahawa benda tu telah dikaji. Dan kita rasa benda tu baru bagi kita. Kita tak seperti orang yang dari judge tadi kan, dia tahu semua. Jadi pada kita benda tu baru. Jadi boleh ke kita buat? Dan apakah kesan bila kita buat dengan bila kita masuk bertanding? Oh, ini dah buat pakai. Sedangkan kita tak tahu benda tu pada kita baru. Okey. Kajian tindakan ni cikgu kita sebagai guru dan kita yang applykan kajian tu dalam bilik belajar. Kita bersama murid yang menghadapi masalah. Kita saja tahu apa isu masalah murid tu. Dan kita saja yang tahu inilah ubat yang terbaik untuk penyakit anak-anak itu. Orang lain tak tahu. Mungkin di sekolah lain penyakit anak-anak murid dia lain. Maka cikgu dia memberi ubat yang lain. Dia, dalam konteks anak murid cikgu dan cikgu dalam bilik belajar, maka cikgu menyatakan setiap tahun bila mengajar, budak asyik menghadapi masalah kat sini je. Maka cikgu memikirkan penyakit ini. Maka cikgu fikirkan cara mengatasi ubat ini. Jadi cikgu seorang tahu benda tu. Cikgu wajib pertahankan benda tu. Orang lain tak tahu benda tu. Jadi hakim biasanya, cikgu jangan khawatir, hakim dia cuma nak tengok
soal jawab dia tu nak tengok sejauh mana benda ni boleh menyelesaikan penyakit tersebut, isu masalah murid dalam PDP. Kedua, sejauh mana cikgu mempertahankan cikgu punya kajian. Cikgu kena yakin lah. Biasanya kalau cikgu dah ikut dia punya, ni yang saya bagi ni adalah teknikal. Kalau cikgu ikut teknikal ni, insya-Allah dari segi teknikal hakim tak boleh ketikaikan. Cuma yang akan disoal jawab adalah biasanya hakim cikgu dia lama kat bahagian ni. Dia akan lama dekat bahagian intervensi tu. Dekat bahagian intervensi tu sejauh mana boleh selesaikan masalah murid. Dia akan lama. Sebab apa? Cikgu kena ingat, cikgu katakan cikgu matematik. Dan cikgu Johan tadi subjek apa? Music. Okey. Cikgu Johan katakan music. Music pun boleh buat kajian tindakan cikgu boleh. Cikgu Johan ngajar music. Hakim tak ngajar music. Dia ngajar bahasa Inggeris, matematik, sains contohnya. Jadi, cikgu tak perlu memang. Dia memang tak tahu music. Dia memang tak tahu. Jadi, dia soal jawab cikgu tu supaya dia tahu apa masalah cikgu, apa masalah isu murid tu dan apa intervensi cikgu. Tugas dia nak tengok ada korelasi tak, betul ke isu ni boleh diselesaikan dengan intervensi tu. Macam saya cakap tadi dah, betul ke dengan mencabut gigi geraham atas sebelah kanan dapat menyelesaikan penyakit gigi berlubang geraham sebelah kanan atas, tempat yang sama. Kalau betul kena, boleh dapat markah 20/20, 19/20. Tapi kalau tak kena, yang sakit gigi geraham atas sebelah kanan, dicabut gigi geraham bawah sebelah kiri, tak kena. Tak kena dia kurang sikit, markah 15, 14. Jadi cikgu jangan tak, isu benda-benda macam ni, saya kadang-kadang cikgu khawatir juga bila masuk pertandingan jumpa hakim sudah takut kan. Sebenarnya kalau saya lah cikgu kalau saya selalu yang saya fikir kalau nak elakkan takut ni satu je. Ada setengah orang mungkin genggam duit shilling. Kalau saya genggam duit shilling tak terkesan pun sebenarnya. Pertama sekali cikgu ready lah. Kalau pada saya lah orang tanya macam nak elakkan gemuruh, macam mana nak atasi hakim, nak bertanding, nak interview temuduga, nak masuk tanding, apa-apa dah Kalau pada saya, bila cikgu sedia, dah ready dah. Cikgu ingat satu je, orang tu tak tahu, cikgu je tahu. Cikgu dah ready, cikgu sedia, semuanya hilang takut. Dia akan datang yakin tu. Dan satu perkara lagi, dia memang nak tengok cikgu punya sejauh mana cikgu pertahankan kajian cikgu. Kalau cikgu berjaya buktikan betul-betul intervensi itu boleh menyelesaikan isu masalah, memang cikgu ada tempat, ada nombor. Ada nombor. Boleh cikgu Johan menjawab tak soalan cikgu Johan? Ada yang saya mesti lagi, maksud saya macam ni. Kadang-kadang di setiap sekolah masalahnya sama dan gurunya akan buat tajuk yang sama. Faham. Jadi mungkin caranya sama. Ini saya buat sama. Jadi berapa ribu sekolah kan, kadang-kadang masalahnya tak sama. Okey. Ya. Okey, meiosis ni saya punya ni. Saya kaji guna teknik dia tanah liat Ada seorang cikgu SMK Datuk Sulaiman, dia gunakan senaman. Dan ada seorang cikgu SMK Seri Gading, dia gunakan cube. Tajuk meiosis sama. Saya pakai ni, dia pakai Seri Gading pakai cube, yang Datuk Sulaiman pakai senaman. Okey, itu tak ada hal cikgu, intervensi tak sama semua kan. Okey. Ada katakanlah saya pakai ini, tiba-tiba Seri Gading pakai ini juga. Maka di peringkat sebelum cikgu mara ke final ada saringan spot akhir. Dia ada 10 JU ni, nanti akan ada saringan, kita akan tapis. Dua-dua ni masuk, dua-dua ni boleh tanding macam biasa. Tapi kita akan tengoklah. Kita akan tengok yang mana layak, taklah dua-dua pergi. Kita akan tengok. Mungkin dia ada kelemahan di bahagian di mana-mana bahagian dalam laporan. Kita akan pilih salah satu lah. Memang boleh berlaku, tapi setakat ni jarang lah. Ada berlaku, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Jadi bahagian banyak kita akan tengok semua bahagian. Cikgu boleh cikgu Okey. Jadi
benda ni dia menyeluruh. Okey, seterusnya cikgu, tinjauan masalah cikgu tinjauan masalah. Okey, cikgu tengok ni tinjauan masalah ni, cara mengumpul data cikgu Saya tak berpeluang nak tanya dia kalau masanya lebih panjang boleh bertanya, boleh saya boleh, kalau panjang wayang boleh ke belakang Tapi kita ni tak apa, masa tak mencukupi, saya akan tunjuk seperti inilah cikgu Tapi cikgu boleh tanda dekat kertas tu. Okey, cikgu boleh tengok ujian pra ni. Cara mengumpul data kita ada ujian pra, pemerhatian, semakan latihan pelajar serta temu bual cikgu Jadi ini contoh, ni apa, cikgu ambil jadual ni, isi saja pemerhatian, semakan latihan pelajar, temu bual berapa orang pelajar, ujian pra berapa orang, berapa item, tarikhnya bila. Kemudian cikgu tengok di bahagian pemerhatian, semakan buku latihan. Ni saya kata tadi, kalau ujian pra saja okey. Tapi kalau cikgu nak baik lagi, bagi juga contoh semakan buku latihan atau PPD boleh. Temu bual tak boleh. Seperti ni. Ni yang saya kata ni, bila temu bual, cikgu tahu saya tanya dia kat mana? Kat kantin. Dia pengawas. Dia bertugas jaga kantin. Saya guru bertugas minggu tersebut. Maka hari itu saya duti kat kantin. Jadi bila saya duti, dia bertugas, saya pun tanya dia, semalam belajar okey tak? Biasa budak-budak ni, dia okey saja. Saya pun cakap dengan dia, betul ke awak nak bagi cikgu sedap hati je? Dia nyengek kan? Biasalah budak. Kita korek dekat dia. Bila kita korek dekat dia, maka nanti dia akan bercerita. Dan semasa dia bercerita ni, cikgu ni saya kata tadi, cikgu hatinya kena kuat. Tidak boleh kecil hati pula. Cikgu kena terima lah. Sebab apa? Yelah, kita pun ada anak. Kita pun mengharapkan anak kita mendapat guru yang terbaik. Begitu juga orang lain. Orang lain pun mengharapkan anak dia mendapat guru yang melakukan apa yang sewajarnya. Sama je cikgu. Bila pagi-pagi anak saya yang berdua sekolah rendah, sekolah tadika, bila hantar ke pagar, saya bila masuk, saya dalam hati saya doa mudah-mudahan anak saya mendapat pelajaran yang sebaik-baiknya. Kita akan rasa kepada guru-guru itulah kita letak harapan. Cuma tak cakap je, kat sini saya cakap. Begitu juga saya rasa cikgu pun pagi-pagi hantar anak, cikgu rasa begitu juga. Jadi cikgu kena ingat orang lain pun juga seperti itu. Jadi bila menyedari benda tu, maka kita tak ingat dia. Kami responden buat 1 hingga 9. Saya tak ingat laporan kromosom dalam setiap rangkap meiosis. Kerana nombor 11 kata, saya tak faham langsung dengan proses bina silang. Ya, dalam kelas tu ada lemah. Ada yang sangat lemah, memang ada. Saya tak faham langsung dengan proses bina silang. Kemudian dia kata, topik meiosis ni sangat sukar lah. Susah benar, kata dia. Jadi, benda-benda ni cikgu kena ambil terima. Ada sekali tu masa sukan, saya sukan bahagian pelepas. Bila bahagian pelepas, bila kategori lelaki A, kita kata 4-5 semua kan. Adalah yang lorong 1, lorong 2 dekat kita tu budak saya pilih ni. Kan? Dia pun nak takut, dia pun takut lagi tu. Dia lorong tu 8 orang. Acara separuh akhir, dia tahu lorong-lorong sebelah pun handal-handal. Dia pun takut. Maka nak murangkan takut, saya pun tanya dia, semalam belajar okey tak? Dia pun cerita sikit, dia dah lupa takut dia. Lepas tu dia lari. Dia tak mesti duduk sini nak tanya semalam okey tak payah formal sangat. Cikgu boleh tanya dekat mana. Dia akan cerita. Kalau cikgu buat macam kawan, dia akan cerita. Okey. Seterusnya cikgu, saya pergi pada sekarang pukul 2. Kita sampai pukul berapa Cikgu, pukul berapa kita? Sampai pukul berapa je? 2.30 Saya
Dua suku, 15 minit tadi. Okey. Guru besar kata 20 kan? Okey. Sikit lagi cikgu, sikit lagi. Tapi saya seperti di awal tadi saya berharap cikgu di ujung nanti cikgu keluar 2 suku ke 20 ke, cikgu boleh tulis kajian tindakan. Cikgu jangan risau. Cikgu di sini hari ini saya nak beritahu, bukan menulis daripada perkataan atau ayat pertama. Cikgu hanya mengedit, menyambung, mengubah suai apa yang saya bagi. Saya akan bagi bulat-bulat soft copy benda ni pada cikgu. Kemudian cikgu ada berapa lama masa? Ni sekarang bulan 3, katakanlah habis terus bulan 4. 4, 5, 6, 7, 8. Pertandingan daerah bulan 9. Saya tanya tadi dengan Datuk Kuasa pertandingan bulan 9 kata dia. Dia kata bulan 10. Mungkin 10, 9 kata dia. Jadi saya kira sampai bulan 8 je. 4, 5, 6, 7, 8. 5 bulan. 5 bulan sebenarnya insya-Allah sempat. Sempat. Lebih-lebih lagi sebenarnya sebenarnya bagus sebenarnya bila tu saya kata tadi cerita guru besar, cikgu sangat bagus lah. Sangat bagus. Saya rasa kalau saya jadi guru besar apa saya buat benda yang sama saya rasa. Saya buat benda sama juga saya rasa. Alah, saya rasa cikgu di depan-depan saya banyak cikgu ramai-ramai muda-muda ni. Saya rasa kalau jadi guru besar pun dia aku buat benda sama. Cikgu mengajar subjek apa? Sains. Dah berapa lama mengajar? 17 tahun. Dan satu masa besok jadi guru besar, dia akan buat lagi tindakan. Dia akan suruh. Sebenarnya bila kita dalam hati kita tahu benda ni bagus. Okey, terus cikgu. Okey, ujian pra ni cikgu. Cikgu boleh tengoklah ujian pra ni grade-nya ni keseluruhan grade peratus. Cikgu tengok teruk benar lah. 12 gagal cikgu. Takkanlah saya nak diam aja. SMK Semarang dari segi sosioekonomi, mak bapak pekebun. Dia bukan anak-anak orang berada, bukan anak orang kaya. Bapak pekebun. Maka takkanlah kita sampai TV orang aja. Maka 12 orang ni cikgu nak tengok markah dia. Ni cikgu boleh tengok. Saya akan bagi ni budak-budak. Cikgu tak payah memang masalah ayat ni Saya akan bagi budak-budak, cikgu edit je. Saya nak tunjuk data je. Cikgu tengok ni, tengok markah keseluruhannya. Nama, okey, kat sini saya nak beritahu tak boleh tu nama no. Rahsia sulit. Cikgu kena jaga kerahsiaan dia. Maka cikgu tulis dekat kertas ujian pra dia responden berapa. Jadi cikgu tengok markah dia, markah dia 30 ada 4 pun ada cikgu. Memang tak susah apa sebenarnya. Setiap tahun keluar SPM. Harap-harap tahun saya doakan mudah tahun ni keluar. Maksudnya respon tadi itu tajuk ni je lah kan? Ya, tajuk meiosis ni saja. Ada tak soalannya ada pasal meiosis je. Jadi 4. Kalau saya minkan kuratakan 18.83% G lah. Okey. Jadi maka ni dia punya catapan, ni boleh buat pakai Excel. Pakai Excel boleh. Cikgu tahu buat ni pakai Excel. Saya rasa cikgu sekarang nak yang muda-muda pula memang mahir Excel. Headcount boleh buat sendiri, PPT pun boleh buat sendiri. Saya rasa mak ada yang handal Excel ni. Ramai saya rasa. Okey. Ni ujian pra dapatan. Kemudian cikgu lepas saja cikgu bentangkan ujian pra dia, cikgu pun terus pada tindakan yang dijalankan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Setiap langkah tu kena ada pemerhatian dan refleksi. Okey, contohnya aktiviti pertama, melakar. Apa pemerhatian yang cikgu nampak, apa refleksi dia. Saya nampak apa? Saya nampak murid itu tekun, bersemangat, melakar kelakuan kromosom. Refleksi saya dapati pelajar sangat seronok dan berjaya melakar kelakuan kromosom dengan kemas. Apa benda gambar itu? Ni. Ini berat. Mata tutup, kerahsiaan. Mata tutup. Lagi dapat tutup lebih sekali baik. Tutup. Dia pun kalau tahu dia jadi apa ni, dia mengenal diri nanti dia. Dia tahu dia sakit. Jadi tutup. Dia pun main-main nanti dia cakap, cikgu macam buat preschool raya kata dia. Kan? Kalau sekarang kan dekat raya ni. Jadi ada seorang budak Cina ni. Budak Cina ni. Dia sakit, maka dia masuklah.
Ada 11 orang Melayu, 1. Jadi cikgu tengok ni perempuan. Okey. Dia belakang dah siap. Dah siap dia Okey. Dah siap belakang. Bila dah siap belakang, pergi aktiviti 2. Menyatakan pelakuan kromosom. Aktiviti kedua, menerangkan apa guna teknik ETL. Macam mana nak baca? Penggunaannya kat mana? Okey, dia guna macam ni. Dia tahu. Tadi masalah satu dia apa? Gagal menerangkan pelakuan kromosom dalam setiap peringkat. Maka kat situ dia punya ni, kalau macam ni gambar dia, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Kromosom homolog tu apa? Kromosom paternal dengan maternal. Paternal daripada father bapa, maternal daripada mother mak. Maka saya boleh katakan yang biru ni adalah kromosom paternal daripada bapa, yang merah maternal daripada mak. Maka gandingan kedua-dua ni dipanggil kromosom homolog. Oleh kerana dia duduk sebaris, maka perlakuan kromosom dia adalah kromosom homolog tersusun sebaris di satah khatulistiwa. Satah khatulistiwanya ada kat sini, tak nampak lah tapi ada. Memang dalam lukisan tak ditunjuk. Jadi murid, okey. Cikgu tengok bila murid tu buat benda ni, saya cakap dengan dia, awak jangan main tanah liat je. Awak, kalau saya kaedah biasa, saya suruh cakap, terangkan, dia pun dengar. Lepas tu dia bincang-bincang dengan kawan, tulis. Bila saya tanya tak dapat, maka kaedah ni bezanya apa? Saya cakap dengan dia awal-awal, ni bukan main tanah liat saja. Awak belum dalam melakar perhatikan apa kromosom homolog tu buat. Maka kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Saya pun datang ke kumpulan-kumpulan. Saya cakap dengan dia, saya akan datang ke setiap kumpulan, saya akan tanya. Dia akan buat betul-betul lah. Biasa dari budak, kadang-kadang main-main juga. Kalau kita warning, dia akan buat betul-betul. Maka kita datang ke dia, ni peringkat apa? Metafasa 1 kata dia. Apa pelakuan kromosom di peringkat ini? Dia pun kata kromosom homolog tersusun sebaris di satah khatulistiwa. Kromosom homolog tu apa? Dia cerita ni, paternal-maternal. Begitu. Bukan hanya peringkat metafasa 1, semua peringkat lah. Jadi bertubi-tubi saya tanya. Nanti saya pergi kumpulan lain pula, saya tanya. Macam ni, sama juga saya tanya. Yang ini saya tanya, macam ni. Yang macam ni pun saya akan pergi. Okey, tadi saya pergi kumpulan lelaki, sekarang saya pergi kumpulan perempuan pula. Bila saya pergi kumpulan perempuan, saya tanya. Kumpulan perempuan saya tanya dia, ini peringkat apa? Telopasa 1. Kemudian saya tanya dia, apa pelakuan kromosom dalam peringkat ini? Dia pun cakap gitu-gitu kromosom sampai ditunjuk sepenuh sampai habis. Okey, saya pun tanya dia. Jadi di akhir telopasa 1, berapa bilangan sel anak yang dihasilkan? Dia pun tengok. Dia akan biasalah, dia akan tengok dinding lah. Bukan tengok dinding, tengok ni. Awak yang buat lakar ni. Dia pun tengok lakar. Jadi 2 kata dia. Macam mana boleh tahu 2? 1, 2. Kemudian saya tanya lagi, berapa bilangan kromosom dalam setiap sel anak? Dia jawab 2. Macam mana boleh tahu? Dia kata, ni sel anak pertama cikgu, dalam dia ada 2 kromosom, 1, 2. Ni sel anak kedua, dalam dia ada 2 kromosom, 1, 2. Saya akan tanya soalan berfokus kepada masalah dia je, dengan harapan di akhir settle 4 masalah tu. Begitulah. Jadi ni cara menggunakan ETL tersebut. Sampailah habis ni. Jadi ni habis saya pemerhatian, refleksi. Apa yang saya nampak? Apa refleksi perasaan saya. Okey, seterusnya kelebihan ni, kelebihan teknik ETL ni boleh masukkanlah kalau nak cikgu nak cerita. Tak masukkan kelebihan teknik ETL pun tak apa nak masukkan boleh. Okey, saya settle tentang cara menggunakan. Last kali cikgu. Bila saya dah tadi saya dah analisis ujian pra, dah kumpul bukti masalah pada ujian pra, dah kumpul bukti masalah melalui buku latihan, dah kumpul bukti melalui temu bual, dialog, perbualan dengan murid yang tak rasmi itu. Kemudian saya dah kumpul, saya pergi kepada buat kajian. Bila saya buat kajian tadi, saya ada langkah-langkah tu kan. Lepas saja buat kajian langkah-langkah tu, saya pergi kepada dapatan kajian. Kita tengok ni dapatan kajian ni saya pun buat ujian pos, dapat dapatan kajian. Okey, tu semua cikgu ambil saja, tukar dengan teknik cikgu, teknik ETL tukar lain.
Okey, dapatlah ujian pra yang sebelah kiri tadi, ujian pra yang asal tu. Table sana saya copy paste ke sini. Maka saya tambah kolom lagi 2 untuk ujian pos. Maka ujian pos bilangan pelajaran cikgu tengok ujian pra 12 orang gagal. Ujian pos 2 orang masih gagal. Itu realiti lah. Cikgu kena jujur jugalah. Jangan nak bagi cantik, cikgu adjust pula bagi semua lulus Jadi maknanya masih ada lagi gagal 2 orang. Tapi sekurang-kurangnya cikgu dah berjaya menyelamatkan 10 orang. Daripada tadi 0A, sekarang sudah ada 4 orang A. Ada seorang dapat A. Bermakna budak dapat A tu bukan dia tak pandai. Budak dapat A tu, seorang tu, kenapa mula-mula ujian pra dia gagal? Mungkin ada yang tak kena lah. Dia mungkin kaedah biasa tu dia keliru sikit. Lepas dia buat benda ni, baru faham. Terus melonjak A. Okey, yang lain-lain tu kalau cikgu tengok, yang G ni 12 orang gagal ni sudah tinggal 2 markah dia. Okey, cikgu tengok markah yang gagal. Responden nombor 5 markah 22, naik 30. Masih gagal naik 8 markah. Responden nombor 11 markah 9, nombor 12 markah 4, naik 26. Dia masih lagi gagal. Tapi daripada 1 angka jadi 2 angka. Jadi ini yang saya kata, kalau cikgu tak tolong dia, memang dia akan dapat 4 lah sampai ke akhirnya. 4 lah. Kalau cikgu tolong dia, dia pasti akan naik. Jadi saya dah cakap awal-awal tadi, saya hari ni petang ni di hadapan bercakap dengan cikgu, bukanlah lebih pandai daripada cikgu, tetapi saya hanya berkongsi sahaja. Berkongsi tentang hati dan perasaan apa yang kita rasai apabila kita selesai sesuatu pengajaran. Jadi selesai suatu pengajaran, perasaannya seperti inilah. Memang saya ngajar Bayu 18 tahun. Bila keluar je kelas, bila murid, kan kita di Makmal, murid datang kan. Bila murid keluar je, saya pun duduk kat meja Makmal. Saya pun berfikir, macam tak syok je ni. Macam ada tak kena je lah. Kat mana tak kena Maka nanti akan datang perbaiki. Okey, saya teruskan pada ni dia cat tambah. Tadi keputusan keseluruhan, kemudian individu, kemudian cat tambah. Cat tambah. Tuan guru besar sekolah ni ada yang cikgu-cikgu yang pakar Excel. Ada. Rasa cikgu-cikgu muda memang ada dah ni guna cikgu Excel belajar Kalau tak ada saya boleh bagi juga. Boleh, saya boleh bagi. Saya bagi tapak juga, cikgu masuk data je. Nanti saya bagi sekali. Masuk dan terus dapat Okey. Jadi terus pada soal C. Okey cikgu, kita dah berada di bahagian akhir. Okey, ujian pos pasca dah selesai. Saya bagi data apa tadi? Saya bagi data pencapaian keseluruhan macam ni. Pencapaian individu mengikut responden. Kemudian saya bagi cat tabak. Perbandingan yang biru tu adalah pra, merah tu pos. Okey, seterusnya di bahagian akhir. Okey, ingat lagi tak ujian persepsi? Soal selidik. Maka soal selidik tu saya menggunakan skala Likert lah, macam biasa skala Likert. Kalau 3-4 setuju, sangat setuju. Kalau 1-2 tak setuju, sangat tidak setuju. Macam biasalah. Jadi diisi lah kat orang selidik tu. Sekarang lagi senang cikgu. Saya dulu benda ni buatlah satu-satu, lepas tu photostat banyak-banyak, lepas tu hantar. Hari ni tak payah, pakai Google Form je. Lagi senang. Orang buat kajian peringkat tertinggi pun pakai Google Form sekarang. Minggu lepas ada orang buat master, dia buat soal selidik, dia hantar pas ke sekolah sampai kat sekolah. Jadi dia suruh kita isi dia Google Form. Bayangkan berapa banyak responden dia boleh dapat. Dulu buat kajian kena pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sini bagi 10, baliknya 8. Pergi ke sana bagi 10 soal selidik, baliknya 5. Akhirnya kita edarkan 100, dapatnya 60 je. Banyak tak balik. Hari ni cikgu edarkan Google Form, banyak dia punya responden boleh dapat.
Tinggal, memang zaman sekarang memang mudah. Okey, jadi cikgu dapat nanti lagi senang cikgu. Dah memang siap-siap kat situ ada dia punya apa? Catabah dia memang ada. Okey. Jadi ni adalah dia punya dapatan daripada persepsi. Persepsi ni maknanya perasaan murid. Dia boleh tandalah kat situ. Jadi dia dapat min dan nanti beri ulasan sikitlah. Itu juga saya soal sendiri. Saya guna selain guna skala Likert, kita soal sendiri ni dalamnya 3 Satu, kita guna tertutup. Tertutup ni untuk dapatkan maklumat dia. Contohnya jantina ke kelas ke. Kedua, skala Likert yang ni 1, 2, 4 sangat setuju itu. Ketiga, terbuka. Terbuka untuk dia tulis. Macam ni 27. Saya berasa kagum kerana saya dapat mengetahui bagaimana kromosom homolog melakukan proses pindah silang untuk bentuk kombinasi jin yang baru. Murid 26 kata, saya gembira dan senang memahami meiosis menggunakan kaedah IDL. Seterusnya 11, saya dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan dan berkongsi idea. Ini semua perasaan-perasaan ni cikgu boleh masukkan. Tak payahlah ke semua, ambil lah pilih-pilih lah. Okey, seterusnya cikgu, ni bersama persepsi, refleksi, tak ada apa, ringkas saja. Okey, dekat ruangan refleksi kajian ni, cikgu boleh bagi benda ni. Saya cadangkan cikgu bagi benda ni. Dah ada. Okey, benda ni nanti kalau cikgu tengok, okey, macam mana saya dapat gambar ni? Dekat PowerPoint, saya copy. Cikgu tengok PowerPoint. Saya buat PowerPoint, saya copy. Saya paste kat sini. Ini pun saya bagi juga kat cikgu. Ni. Saya bagi PowerPoint kat cikgu, soft copy ni. Jadi nanti cikgu isi, cikgu copy yang dekat laporan penuh tadi tu, paste kat sini. Jadi terus PowerPoint. Lepas tu nanti dekat bahagian ini cikgu bahagian ini, refleksi ni. Ni benda ni, sekarang bukan setakat copy. Cikgu ambil, cikgu tekan apa tu, lambang window tu, tekan shift, tekan S, terus screenshot kan. Cikgu ambil ni, tekan shift, tekan S, dia keluar screenshot. Cikgu ambil ni, copy, dia keluar copy kat situ. Jadi bila keluar copy, cikgu pun paste nanti. Copy biasa boleh, copy pakai screenshot boleh, paste dekat cikgu punya laporan penuh yang ini. Dah ada laporan penuh yang ini. Okey, sekarang cikgu tengok cikgu tengok. Ini masalah pertama ni tadi, gagal lakukan kromosom. 1 naik 4. Kedua, gagal menyerahkan proses pindah silang. Kosong markah naik 3. Masalah 3 selesai. Masalah 4 selesai. Ni cikgu kena tunjukkan dekat hakim. Hakim tu akan tanya cikgu sampai dia faham. Hakim ni dia akan tanya sampai dia faham apa cikgu buat. Dia pertama dia akan tanya, dia kena fahamkan apa isu masalah, apa penyakit murid cikgu ni. Okey, dia dah faham. Lepas tu dia akan tanya pula, apa intervensi cikgu? Cikgu buat apa ni? Okey, dia dah faham. Bila dah faham apa isu, apa masalah, apa penyakit dia, dia akan tengok, betul tak boleh settle masalah tu? Kalau boleh settle, memang cantik lah. Memang cantik. Boleh cikgu rakamkan, saya ada video dia nak tayang lambat. Boleh cikgu rakamkan semasa budak buat, boleh rakam. Dan satu lagi cikgu, ni tak banyak peserta buat. Okey, rakamkan boleh. Yang ni tak banyak peserta buat. Cikgu pergi jumpa cikgu-cikgu lain yang menggunakan kajian tu. Cikgu yang buat inovasi tu, intervensi tu, benda tu disebarkan dekat kawan-kawan, bahkan sekolah lain. Cikgu pergi jumpa cikgu tu, sekarang tak jumpa, pakai ni je, tangkap video sendiri je. So tanya dia, apa perasaan kau, okey tak aku minta ni? Kawan tu pun dia rakamkan 1-2 minit, hantar ke cikgu. Nanti tanya juga tuan guru besar, apa pandangan, apa komen pandangan tuan tuan guru besar pun rakam 1 minit, hantar kat cikgu. Nanti cikgu sekolah itu pun banyak markah ni. Tak banyak
peserta buat. Okey, jadi saya rasa saya dah sampai di penghujung lah. Yang belakang-belakang tu nanti cikgu boleh tengok itu kat belakang nanti lampiran saya letak apa? Saya letak soalan selidiknya dah. Ujian pra, ujian pos saya masuk belakang. Soalan saya masuk belakang, kurang selidik saya masuk belakang. Semua saya masuk belakang. Ujian pra yang cikgu dah buat tu, kalau cikgu tengok sini ujian pra yang ujian pra saya pakai pen merah. Ujian pos saya pakai pen biru. Nampak? Tanda lain pen lain. Ini semua yang pen merah, pen biru masukkan dekat lampiran belakang. Semua yang tebal pun tak apa. Jadi hakim nak tengok tak apalah. Tapi benda tu memang dijalankan. Jadi gambar bawah ni semua lampiran-lampiran tersebut lah. Jadi saya dah sampaikan kesemuanya. Saya nak tanya cikgu beberapa orang, masanya tak apa mengizinkan. Tapi saya rasa semua yang perlu cikgu tahu saya dah sampaikan. Yang paling penting cikgu, saya ada bercakap di awal tadi, cikgu keluar di sini, saya nak bantu cikgu memudahkan cikgu menulis. Maka soft copy ni, soft copy laporan penuh, soft copy PowerPoint saya akan bagi melalui cikgu Nawawi nanti. Jadi cikgu boleh dapatkan balik nanti, ada 5 bulan kan, nak tunggu bulan 9. Ada 5 bulan, cikgu boleh edit saja soft copy saya. Saya memang suka benda tu diguna, dapat pahala. Jadi inilah dia amal jariah, ilmu amal jariah berpanjangan ni. Bagi sekali. Tapi selama mana banyak cikgu guna di dunia ni, di Malaysia Batu Pahat ni, saya dapat pahala. Saya tengah tidur dapat pahala. Jadi saya rasa saya dah berada di penghujung. Jadi saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Besar Cikgu Haji Zahid bin Ibrahim, kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Nawawi, kepada semua rakan-rakan ketua panitia, Cikgu Guru Penolong Kanan Sekolah SMK Bukit apa tadi? Bukit Kurau tadi ya? Kuari Kurau pula. Kurau Era. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan ni. Dengan ini saya harap cikgu jangan takut, jangan lepas ni buat lakukan kajian tindakan. Cikgu percayalah, cikgu dah cuba sekali, cikgu akan suka. Dan pasal pertandingan menang tak menang tu nombor 2 cikgu. Menang lah, tak menang pun pahala ada. Kita dan satu lagi kepuasan lah cikgu. Kepuasan dalam pengajaran tu, dalam bilik belajar. Seperti mana yang saya cakap tadi, sebagaimana kita mengharapkan anak-anak kita diajar oleh guru-guru yang bagus, orang lain pun sama nakkan anak mereka diajar oleh kita dengan sebaiknya. Jadi saya rasa saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon ampun dan maaf atas kalau ada kesalahan, kesilapan tutur kata. Saya mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih. Lepas ni insyaAllah saya akan datang lagi untuk bimbingan ketua panitia MLT, Sainmek dengan saya, TVET dengan Cikgu Nilam lah. Ini jangan takut, saya beritahu awal-awal, jangan takut, kita tak akan masuk bilik belajar. Satu benda ni, kalau cikgu tengok saya takut, kita beritahu, kita bantu dengan pelbagai cara. Jadi, tapi kalau cikgu tu kata cikgu, tuan, cikgu, tengoklah saya. Tu lagi bagus, saya memang suka. Ada cikgu, ada ketua panitia JKMP yang cakap, cikgu, boleh tak test sikit saya, tengok saya ajar? Ada. Kalau macam ni lagi bagus. Tapi kalau yang sebenarnya kita memang pencerapan di PDP tak ada. Kita akan bimbing dia untuk pelbagai perkara, macam-macam lah nanti. Jadi saya rasa setakat itu saja. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.